Teater, saya rasa umum akan menerima sekiranya teater yang dihasilkan itu sangat-sangat menarik untuk ditonton dan berdekatan dengan budaya mereka. Maka dia akan dapat satu kumpulan target audience yang bersesuaian untuk dia punya teater. Contohlah, kalau saya nak menghasilkan satu teater untuk digunakan kepada golongan remaja, generasi Z. Jadi saya perlu memikirkan satu bentuk teater ataupun satu style persembahan teater yang mana akan boleh diterima oleh generasi Z. Bila you buat satu target yang betul, you akan dapat target audience, you akan dapat penonton yang sangat banyak. Contoh saya buat sebelum ini, saya buat di All Court House, Kuching. Saya buat pementasan berkaitan dengan dabai, penjual dabai dan juga bagaimana budaya YouTube. Dan benda ini diterima oleh kumpulan generasi anak-anak muda pada waktu itu. Dan sehingga kan ruang pementasan tu penuh sampai ke depan. Penonton teater dia akan tengok berdasarkan selera mereka. Contoh macam saya tak minat satu style A, jadi saya berkemungkinan tinggi untuk saya tidak menonton style A itu adalah sangat tinggi. You perlu berada di situ, you perlu korbankan masa, you perlu korbankan minyak you perlu korbankan you punya tenaga semata-mata untuk pergi menonton satu persembahan teater secara langsung di hadapan kamu. Pengkarya akan sentiasa mengenang karya-karya mereka sebagai karya-karya yang okey, ni best dulu saya buat ini pengalaman kita dulu dan sebagainya. Tetapi sebenarnya penonton mereka akan sukar untuk mengingat kembali apa sebenarnya momen-momen yang ada dalam persembahan teater itu. Jadi kebanyakan pengkarya-pengkarya teater yang masih kekal lama sampai ke hari ini, biasanya mereka akan menghasilkan satu bentuk persembahan teater yang berterusan. Revolution Stage contohnya, mereka sentiasa buat teater. Jadi orang tahu, okey, kalau saya nak tengok teater pergi ke RS, Revolution Stage kan. Kalau contoh macam kalau saya nak tengok persembahan musikal, saya kena pergi ke Istana Budaya contohnya. Untuk menghasilkan satu teater yang berskala besar, dia memakan kos yang lebih tinggi. Kalau tengok pada trend pada budak-budak zaman sekarang, kita tak ada duit, kita tak ada sumber kewangan yang banyak. RS adalah satu cara untuk membuat teater yang berterusan. Okay, dalam filem kita ada cerita rompak. Dalam teater, kita ada tiket free. Tiket free pada awal-awal, pemberian tiket free pada awal-awal sangat bagus untuk menarik penonton hadir, tetapi dia tidak berjaya untuk mengawal ekosistem ataupun ekonomi satu-satu kumpulan itu, disebabkan oleh tidak ada desakan kewangan untuk mereka kawal kualiti dengan lebih ketat. Kalau contoh you nak start dengan kecil, you boleh start dalam mungkin RM2 satu show. Mungkinlah kita nak start just untuk memberi satu pendidikan bahawa untuk you tonton teater, you perlu membayar. Ini sebenarnya memberi penonton terasa macam alamak, ataupun satu pemikiran baru bahawa untuk buat satu teater ini dia perlukan duit. Dan sama juga macam pengkarya tu tadi, bila dia dah setkan satu harga untuk dia punya persembahan, dia mesti buat yang terbaik kan. So benda-benda ini mungkin boleh start dengan nilai itu. Tapi kalau you dah ada penonton, you boleh charge mahal pun sebenarnya, penonton akan tetap datang sebab mereka nak melihat persembahan itu. Saya rasa ini makan masa yang agak panjang juga. Mungkin dalam sekolah ilmu ini perlu didedahkan dengan lebih banyak. Perlu diberi perhatian bahawa ilmu teater ini dia adalah ilmu yang sangat luas.